Dengan segala hormatnya majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Tok Batin, kuih jemput goreng pisang. Tok Batin jemput, saya datang. Yang saya kasihi Tok Batin kita, Saudara Rasif bin Ali. Ni saya nampak dan baru saya dengar dia berceloteh, berucap. Wah, kalau menteri dia berucap, boleh tahan Tok Batin ni. Saya ingat kalau pada pertandingan berucap di antara Tok Batin seluruh Malaysia, inilah nombor satu. Yang berhormat rakan saya Datuk Wan Rosdi, Exco Luar Bandar dan Ahli Wala Orang Asli Negeri Pahang. Rakan saya yang dikasihi Senator Oli Abdullah, Ahli Dewan Negara. Yang dikasihi Datuk Ibrahim, Ketua Setiausaha Kementerian Kemajuan Luar Bandar Wilayah. Datuk Abdul Sani, Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Orang Asli. Datuk Yusuf Doha, Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian. Datuk Fuad Nayan, Ketua Pengarah Kemas Malaysia. Datuk Izzat, Ketua Pengarah Risdah Malaysia, serta timbalannya, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Orang Asli. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, terlebih dahulu saya memohon maaf kerana terlambat datang kemari. Daripada pagi penamaan calon sampai tadi di kampung tadi kita ada perjumpaan, tapi saya amat bersyukur dan terima kasih kepada tuan-tuan yang berusaha sepayah untuk menerima ketibaan saya di kampung ini. Dan saya amat gembira melihat daripada yang dewasa sehingga anak-anak cukup ramai di kampung Paya Sedaya ini. Dan saya melihat bahawa keadaan di sini walaupun agak baik, tapi ada lagi keperluan-keperluan seperti apa yang dipohon oleh Tok Batin tadi. Saya nak berniat untuk memberi ucapan panjang lebar, tapi saya pun ada jadi urusan di Kuala Lumpur sebelah malam. Jadi keadaan kemungkinan tak mengizinkan. Saya cuma nak katakan sesuatu, bahawa usaha untuk membela masyarakat orang asli ini berterusan. Dengan itu kita dapat melihat pada setiap tahun kerajaan memperuntukkan sejumlah peruntukan yang besar, bukan hanya dalam konteks untuk membantu masyarakat orang asli dalam pembinaan prasarana yang ada, malahan kita berusaha untuk membantu anak-anak orang asli dalam bidang pendidikan. Saya melihat di kampung ini contohnya, sudah pun ada sejumlah 26 orang anak orang asli yang sudah masuk sekolah menengah di kampung ini, dan hampir 136 anak-anak di sekolah rendah. Dan saya galakkan supaya anak-anak orang asli di kampung ini cemerlang dalam bidang pendidikan, dan termasuk di antara anak-anak orang asli seluruh negara yang dah pun masuk di universiti pengajian tinggi di negara kita pada hari ini. Jumlah anak orang asli dah masuk universiti di negara kita hampir 300 orang. Jumlah yang begitu besar, bukan hanya di Universiti Melaya, bahkan juga universiti-universiti tempatan yang lain. Ini menampakkan kepada kita bahawa orang asli kalau diberi ruang dan peluang dorongan, mereka akan mampu cemerlang di dalam apa bidang juga. Kalau dengar ucapan Tok Batin Rasif tadi, dia boleh berpidato, kalau bertanding boleh menang kawan ni. Mananya ada kebolehan. Bukan oleh kerana kita orang asli, bukan oleh kerana kita berada nun jauh di tanah-tanah dekat hutan, maka kita tidak berupaya cemerlang. Yakinlah kepada diri kita selaku insan manusia. Contohnya orang asli, Senator Oli Abdullah ini, seorang orang asli yang graduate, ada pendidikan dia, mewakili orang asli seluruh negara, mewakili di peringkat Dewan Negara kita, bersuara. Bukan main lantang dia kalau berucap di Dewan Negara ini, menyuarakan kehendak dan keperluan kepentingan orang asli. Maknanya Kerajaan Barisan Nasional ini tidak langsung terlintas untuk mengenepikan
perjuangan untuk membela orang asli di negara ini. Kita akan teruskan, tingkatkan usaha untuk membela masyarakat orang asli di negara kita ini. Tidak cukup dengan kita melantik wakil Dewan Negara. Kita telah membentuk berbagai peringkat tertinggi untuk menguruskan tentang bagaimana untuk membantu masyarakat orang asli, bukan hanya dalam bidang pendidikan. Kita hantar anak-anak kita bukan hanya di universiti. Tahun ini saja anak orang asli saya akan hantar, dan kita bagi tajaan menerusi mara 7 orang keluar negara, bukan dalam negara. 7 orang pergi London, pergi Australia, New Zealand dan Jepun. Dan kita akan hantar mereka dalam bidang-bidang guaman, engineering, kejuruteraan, accountancy, yang mana besok nanti anak-anak ini keluar, mereka boleh mendapat peluang pekerjaan. Dan kita berharap jumlah ini kita akan tingkatkan tahun demi tahun. Banyak bergantung dengan anak-anak kita orang asli yang masuk ke peringkat universiti. Itu yang saya katakan, galakkan. Tidak dapat masuk di peringkat luar negara, di dalam negara ada. Hari ini anak-anak orang asli pun kita galakkan supaya bekerja, bukannya hanya di peringkat swasta, di peringkat jabatan kerajaan tertinggi. Anak orang asli dah ada pun jawatan timbalan ketua pengarah, Saudara Nista. Nah, ini dia. Gaji Saudara Nista ni lagi tinggi daripada senator. Dia timbalan ketua pengarah. Anak Osman Bongsu dahulu, dia menjadi pegawai pun. Senator Osman Bongsu punya anak, dia jadi pegawai di Jabatan Kemajuan Orang Asli. Di tempat-tempat lain sudah ada orang asli menjadi pensyarah, yaitu Profesor Juli Ido. Ya, mananya ada kemampuan dan keupayaan kita. Apa yang penting kepada kita, masyarakat harus bangkit, bahawa jangan sekali-kali terlintas di dalam pemikiran dan jiwa kita bahawa kita tidak boleh berjaya dalam bidang perniagaan, dalam bidang pendidikan, kesehatan dan berbagai-bagai. Dalam bidang perniagaan, tahun lalu kita dah bina contoh rumah kedai, 41 buah rumah kedai di Johor, di Ringgit. Dah bina dah pun di Ringgit di sana, untuk orang asli berniaga barangan-barangan perabot yang terpakai. Mananya kita berusaha untuk melahirkan usahawan-usahawan. Dan saya dah galakkan orang asli tubuh. Dah tubuh pun Dewan Perniagaan. Saya minta tubuh satu saja Dewan Perniagaan, dia tubuh 2 pula. Dan insyaAllah kita akan bantu peniaga-peniaga ini untuk maju ke depan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pendek kata, kita tidak mengabaikan usaha untuk membela orang asli. Jangan dengar cakap pembangkang ini. Datang ke kampung kita, apa dia bantu, apa dia buat. Di Kelantan, orang asli digalas. Tahun 2008, Nik Aziz janji kalau menang dia bagi geran tanah. Lepas menang geran tanah tak bagi. Pilihan raya kecil 2010 baru-baru digalas. Ada satu daerah mengundi, hampir 5-6 orang saja undi. Semuanya undi Barisan Nasional. Kerana dia tahu kerajaan PAS di Kelantan dah bohong orang asli di situ. Jangan dengar cakap saya. Tak percaya pergi Kelantan galas. Tanya orang asli di galas. Betul ke tidak agam? Ini orang asli daripada Gua Musang. Ini Saudara Nista ni. Dia tahu. Ada orang asli jumpa di saya masa saya kempen di galas. Dia tanya, ini Datuk, ini kerajaan negeri PAS janji kami sudah bagi, tapi tidak bagi. Ini kertas, ada janji dia, sudah sampai macam gitu keadaan dia. Ini cerita yang hanya dengar daripada kerajaan, yang kita tidak boleh letak harapan kepada mereka. Kita selaku kerajaan Barisan Nasional, tubuhkan jabatan, bagi peruntukan, salurkan untuk membantu anak-anak kita dalam bidang pendidikan, kesehatan. Tahun ini saja saya ada sediakan 1 juta ringgit untuk kereta bergerak, hospital bergerak. Ini klinik bergerak ni. Mana doktor dia? Doktor, itu doktor dia.
Dah ada pun. Kita sediakan klinik ini bergerak di merata tempat di seluruh negara. Kerana saya sedar dan tahu tuan-tuan tidak sempat masuk ke hospital. Jaraknya jauh. Ubatnya mahal. Kalau di sini percuma. Tidak dibayar. Mana ada kerajaan bagi percuma ubat? Doktor percuma. Cuma Barisan Nasional. Jangan dengar pembangkang. Dia cakap kampung kita. Dia bagi kita apa? Bukan dia bagi macam Risda kelapa sawit getah. Dia bagi kita bendera pacak di kampung kita saja. Bukan ada hasil bendera pun. Yang ada hasil getah kelapa sawit. Siapa bagi? Bukan PAS. Barisan. Takkan kita tak nampak yang kita nampak bulan. Macam mana orang asli? Kita kena melihat tentang kebaikan-kebaikan. Saya sedar dan tahu bahawa permohonan tadi dinyatakan oleh Tok Batin Rasyid Ali tadi. Dia katakan dengan saya, dah ada jaminan. Lepas itu Datuk Wan Rosli pun kata, MB dah bagi jaminan. InsyaAllah tanah yang di pohon itu boleh dipertimbangkan oleh kerajaan negeri. Dan saya bagi jaminan, saya sokong penuh permohonan tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya selaku menterinya, saya akan kejar sehingga mendapat kelulusan daripada kerajaan negeri untuk tuan-tuan dan puan-puan. Ini usaha kita, insyaAllah. Doakan, mudah-mudahan akan mendapat kejayaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang diperlukan oleh masyarakat orang asli di tempat ini, insyaAllah kita akan teruskan. Bantuan dari segi tanam semula saya dah uruskan dengan Datuk Izzat. Ini Datuk Izzat, taukil dia tu. Ini dah. Jangan bimbang. Hak dividen pun jangan bimbang. Uruskan Datuk Sani. Ini dia ketua pengarah. Dia akan uruskan untuk membantu tuan-tuan bagaimana cara penghidupan supaya masyarakat kita akan dibantu sebaik mungkin. Tapi kita perlu rajin, ya. Saya seumpama anak orang laut macam orang asli juga. Tok Batin, tidak ada kurang dia. Masa kampung saya dahulu tahun 50-an, 40-an, bila Sabah masuk pembentukan Malaysia 63, kita dipindah daripada pulau sampai ke darat. Mana mau pulau kita, tempat tinggal kita, itu nenek moyang kita. Kita dipindah, kita bawa parang. Nak pancung orang saja. Mana boleh. Minum sikit Tok Batin pun minum, saya minum. Orang tua kita macam tu. Mana boleh kita kena tengok laut. Kalau tak nampak laut, mabuk kita. Macam tuan-tuan juga, kalau tak nampak hutan, sunyi dia. Seumpama itu, perbezaan dia saja. Tuan-tuan dinamakan di sini orang asli. Kita orang laut, bukan lanun. Orang laut, ya, mancing ikan, ya. Tapi kita bangkit. Bukan kita tidak ada kelemahan, bukan kita tidak ada keupayaan. Kita harus bangkit daripada kepompong pemikiran bahawa kita tidak boleh. Ada seorang saintis menyatakan, dia buat kajian keluar di TV. Bukan oleh kerana orang di luar bandar tidak boleh bijak, tidak boleh berjaya, tapi keadaan sekeliling dia yang ada itu tidak membolehkan kita maju ke hadapan. Jadi saya berharap kepada tuan-tuan dan puan-puan, seumpama Senator Oli Abdullah, bagaimana dia boleh berjaya sebagai sebelum ini seorang guru, ya, pengurus ke sini, seorang graduan lagi, seorang senator, ya, saudara Nista, seorang graduan. Dia beradik paling banyak graduan. Ada 4-5 orang lulusan, 6 orang masuk keluaran universiti. Semua ada kerja. Jadi maknanya kita ada kemampuan kita, ada kebolehan kita. Apa yang penting kepada kita masyarakat orang asli, kita harus yakin kepada diri kita bahawa bangsa kita, masyarakat kita boleh maju seperti bangsa masyarakat yang lain. Tapi perlu kerja keras, ya, berusaha, jangan tidak berusaha, ya. Kalau kita duduk ke rumah, kita boleh berusaha macam Tok Batin, dia berusaha di rumah dapat 16 orang anak. Tapi kita perlu berusaha di luar rumah.
untuk cari rezeki. Kalau tak 16 orang macam mana mau makan? Tidak ada makan dia, susah nanti kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pilihan raya hari ini sudah pun kita tahu, sudah kita sedar. Calon kita Said Ibrahim, seorang calon yang kita kenal mempunyai pendidikan dan keupayaan untuk mewakili tuan-tuan. Calon PAS. Ini umpama berangan reject. Calon PAS ni dah dulu bertanding kalah. Orang asli dah beritahu dulu kita tak mau calon ini, dah tidak undi dah. Kalah dia dulu. Betul tak? Takkan PAS nak letak lagi orang yang kita tidak mau. Kita mau calon yang kita mau. Siapa dia? Calon Barisan Nasional. Boleh tak? Boleh atau tidak? Boleh tak? Wah, 3 kali ni. Sampai dari orang tua sampai orang muda. Jadi oleh kerana kuat semangat tuan-tuan, yang saya penuh yakin, bukan inilah satu usaha kita daripada hari ini, sebelum ini pun, ya, saya dah dipahamkan oleh senator, oleh Datuk Wan Rusdi, bahawa tuan-tuan minta bantuan jalan ni susah sangat. Jadi hari ini saya bagi kelulusan RM200,000 untuk buat baik jalan ni. Ya. Tadi Tok Batin sebut jalan tak cukup. Tok Batin cakap bagilah apa nama, tak yang sokat apa, takro, gelanggang takro, kita bagi RM10,000 untuk gelanggangnya, ya. Dan saya dipahamkan bahawa Menteri Besar datang di sini bagi kelulusan 10 unit buah rumah orang miskin. Dan saya nak tambah 10 lagi buah rumah untuk orang miskin di kawasan ini, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, usaha ini akan kita teruskan. Siapa yang dapat, yang miskin, insya-Allah bersyukur. Yang tak dapat, jangan pula kecewa. Ya, insya-Allah kita akan uruskan. Dia berperingkat-peringkat dalam kerangka 3 tahun, bukan musim pilihan raya. Bertahun, 3 tahun kita laksanakan projek pembangunan jalan, rumah-rumah ini. Kita akan teruskan. Sudah pun ada peruntukan yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib untuk kita membangunkan kawasan luar bandar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa, kali ini Menteri Besarnya orang Pahang. Kali ini Perdana Menterinya orang Pahang. Jadi orang asli orang Pahang kena sokong orang Pahang. Takkan nak sokong Anwar Ibrahim, takkan nak sokong Nik Aziz. Jangan dengar cerita Anwar Ibrahim. Dia datang merata tempat kita, dia cakap ini harga barang naik, harga minyak naik, semuanya naik. Tak barang dia naik, dia tak cakap. Dahulu masa dia Menteri Kewangan, dia cakap, saya tahu, dia datang kat Kedah berucap, kalau kita perintah negara ini, besok kita turunkan harga. Dan jadi Menteri Kewangan dia. Berapa tahun Menteri Kewangan, tuan-tuan tahu tak? Bohong saja. Masa dulu ada kuasa, kenapa tu turun? Sekarang baru janji tidak ada kuasa. Apalagi tidak ada kuasa. Sedang berkuasa tidak mampu laksanakan, lagilah tak ada kuasa. Jadi kita kena dengar kepada pihak yang ada keupayaan untuk melaksanakan. Dia kata harga minyak ini diurus, kalau tidak kita akan rakyat kita susah. Walaupun dia Menteri Kewangan, saya ini ahli ekonomi, belajar ekonomi. Bukan saya tidak faham, dia bukan kelulusan ekonomi, senang saja cakap. Potong sana, potong ini. Yakinlah hasil kita dalam Petronas berapa bilion saja. Lebih kurang dalam 40-50 bilion. Ini umpama anak kita. Anak kita kalau gaji kita 1.000, isteri kita minta 1.000, bukan oleh kerana kita tidak sayang sama isteri, tidak mau bagi 1.000. Mana boleh bagi 1.000 sama isteri kita? Kalau kita bagi 1.000, macam mana mau belanja kereta? Tok Batin Rasid, lesen pun tidak ada, minyaknya perlu. Anak 16 mau makan,
Bukan istri seorang saja mau makan, anak 16 pun mau makan. Jadi kalau 1.000 ringgit bagi dengan satu orang, tak kemana duit kita. Hasil yang ada daripada Petronas ini ditakbir dengan baik. Kita belanja buat jalan, kita belanja buat elektrik, kita belanja buat hospital, kita belanja buat universiti. Kalau semua kita belanja untuk kurangkan harga minyak, hanya orang yang berkereta untung. Yang kita orang asli tidak untung. Mana ada kereta kita? Betul tak? Jadi kena kita lihat, mengurus mentadbir kerajaan dan sebuah negara ini bukan semudah. Hari ini kita janji, oh kita boleh turunkan. Mana ada? Di Iran, negara yang diantara pengeluar besar minyak di dunia, harga minyak di Iran pun meningkat. Yang dia lagi besar, kita bukan sebesar itu pun tak meningkat kah? Takkan ini tak nampak yang kita nampak bulan? Tapi saya yakin, orang asli, saya yakin, saya dah lihat daripada pilihan raya di Galas, pilihan raya di Tenang, pilihan raya di Hulu Selangor, hampir 99%, ada sebahagian daerah mengundi 100% sokong Barisan Nasional. Dan saya yakin, saya penuh yakin, di kampung Paya Sedaya ini, insya-Allah akan memberi sokongan 100% kepada calon Barisan Nasional. Boleh tak? Boleh ya? Satu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.